Alah nak buat apa belajar? Belajar pun bukan dapat kerja pun. Bahkan kita dengar graduan menganggur ni dilaporkan oleh akhbar ni saya rasa macam kerap sangat dah. Bahkan bukan Malaysia, all over the world cerita graduan menganggur. Dan ini menimbulkan ketakutan. Mereka lebih suka melabur untuk beli PS5. Melabur mungkin untuk beli gadget terbaru. Kalau Asrul perasan, orang yang dapat tawaran belajar, dia rasa macam nak sembunyikan benda tu. Dia rasa macam dia adalah loser. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Rocket Podcast. Dah kenapa? Untuk makluman anda, podcast ini adalah anjuran 2M World yang kita bawakan ulang kalinya untuk sama-sama kita bincangkan isu-isu hangat, terutamanya berkaitan dengan pendidikan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan masyarakat umum yang berlaku di sekitar Malaysia dan dunia secara amnya. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang telah memberi maklumat yang sangat-sangat baik untuk podcast yang kali pertama kami anjurkan. Dan pada hari ini kita menganjurkan podcast untuk sesi yang kedua khas untuk anda. Dan suka untuk saya perkenalkan diri, saya Asrul yang akan menjadi host untuk anda pada kali ini. Dan pada kali ini, kita bincangkan satu tajuk yang merupakan tajuk kesinambungan sebelum tajuk yang pertama sebelum ini, iaitu tajuk pertama kita bincangkan dah kenapa rakyat netizen malas belajar. Dan pada hari ini insya-Allah sama-sama kita ingin mengupas isu yang sangat-sangat penting untuk sama-sama kita tahu apakah puncanya, apakah impaknya dan jalan untuk sama-sama kita pastikan isu ini dapat kita selesaikan dengan sangat baik. Dan insya-Allah pada hari ini podcast dah kenapa? Pelaburan dalam ilmu yang merugikan. Jika kita lihat trend semasa ramai di kalangan kita daripada pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada kanak-kanak sehinggalah ke warga emas ini, ramai di kalangan kita ini suka dan lebih memilih untuk pelaburan yang menjana kewangan, terutamanya dalam masa yang singkat. Sebagai contoh, kalau kita lihat lapisan masyarakat yang terawal, iaitu kanak-kanak, mereka lebih sanggup mengumpul duit, sanggup tak makan kat kantin, semata-mata nak kumpul duit ni, sehinggalah mereka berjaya membeli permainan yang mereka minat, seperti PS5, beli kereta mainan je lah, ada macam-macam. Berbanding mereka memilih untuk menyimpan duit itu untuk pelaburan di dalam ilmu, seperti contoh membeli buku bacaan untuk mereka tambah kemahiran membaca dan cara berfikir mereka. Untuk golongan seterusnya, ataupun golongan remaja ataupun dewasa, mereka ini memilih pelaburan yang yang sangat menguntungkan, iaitu pelaburan seperti unit trust ataupun saham. Saya tak katakan pelaburan ini tidak baik, pelaburan ini sangat-sangat baik. Tetapi mereka dan golongan ini lebih memilih untuk pelaburan kepada medium ini berbanding dengan pelaburan ilmu. Sama ada pelaburan mereka melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi secara formal ataupun tidak formal. Saya yakin ramai yang pada ketika ini menganjurkan kelas untuk tingkatkan soft skill, untuk mereka pastikan skill yang ada dalam diri mereka ini dapat ditambah baik untuk mereka gunakan bagi perkara-perkara tertentu. Ini adalah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kalau kita lihat warga-warga emas, mereka ini lebih memilih untuk melabur aset ataupun duit mereka ini di dalam perkara yang lebih menyenangkan hati mereka. Seperti healing, pergi bercuti, pergi santai-santai, berbanding mereka melaburkan kewangan ini di dalam kelas-kelas yang boleh mendidik berkaitan perkara kerohanian dan keagamaan. Sebagai contoh, upah ataupun memberi kadar yuran kepada ustaz untuk mereka dapat didikan dari segi pembacaan Al-Quran, dan kerohanian mereka. Dan saya yakin inilah yang kita ingin bincang bersama. Dah kenapa netizen suka
tidak suka melabur di dalam ilmu dan mengatakan ia adalah satu pelaburan yang merugikan. Dan insya-Allah pada sesi podcast pada kali ini suka untuk saya menjemput jemputan khas yang kita bawakan untuk sama-sama kita bincangkan isu ini, iaitu Dr. Haji Muhammad Khairul Nizam yang merupakan mantan timbalan Dekan Akademik di IPTA dan sekarang ini berkhidmat sebagai CEO syarikat 2M World. Assalamualaikum, apa khabar Dok? Sihat? Waalaikumsalam, Asrul, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Dan saya sangat gembira berjumpa dengan Dok. Okey. Saya pun sama, Asrul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dah kenapa, Asrul? Dah kenapa Dok? Dok. Oh, tajuk hari ni best lah, Asrul. Dia macam tak sabar-sabar nak share. Betul. Dan di sebenarnya Dok, kalau kita berbincang berkaitan ini sebenarnya agak sensitif. Sangat. Sebab berkaitan dengan duit. Betul. Tetapi kita ingin pastikan dan kita sebenarnya kita gunakan platform ini untuk kita educate masyarakat. Sangat menggunakan betul. Tindakan yang betul. Sangat betul. Dan apakah pandangan Dok berkaitan dengan pelaburan ilmu ni merugikan bagi netizen sekarang ni? Okey, baik dah, kenapa semua? Okey, ini kali kedua kita bersiaran, Asrul. Okey, dan tajuk kita pada hari ini tajuk yang agak sensitif dan saya rasa amat sensitif kalau kita salah kupas. Jadi mungkin akan jadi bencana kepada kita kalau kita kupas dengan cara yang akan menyebabkan kemarahan netizen. Dan hari ini dah kenapa kita bincang pasal ni, Asrul, dan saya rasa sebab yang pertama, zaman dah berubah. Masa dah berubah, manusia berubah, dan apa lagi teknologi juga berubah. Yang menyebabkan kita perlu educate masyarakat dan juga of course kita sendirilah supaya kita faham perubahan-perubahan ini sepatutnya tidak akan menyebabkan kita lari daripada kita punya akar. Sebab education dalam apa juga keadaan sekalipun, ketika susah, ketika senang, ketika apa keadaan sekalipun, education menjadi yang pertama. Takkan menjadi yang kedua sampai bila-bila. Namun demikian, perubahan-perubahan yang berlaku kepada dunia hari ini dan tak terlepaslah negara kita tercinta Malaysia ni, kalau saya boleh menyingkap flashback apa yang kita boleh faham, kenapa ini berlaku pada hari ini, ramai orang mereka seumpama macam kata kalau aku labur pada buat ijazah pertama degree ni macam membazir. Lebih rugi berbanding lepas SPM, kerja terus, naik pangkat, gaji meningkat, berbanding lepas SPM, sambung belajar diploma, sambung belajar ijazah pertama, tapi berhutang. Tak pasal-pasal, belum hutang kahwin lagi, dah kena hutang PTPTN. Dah kena hutang marah. Adakah ini bagus? Dari sudut pertimbangan, kita panggil keuangan, bila melibatkan duit kita menyusut, rugilah. Berhutang ni rugi. Tapi adakah begitu? Okey. Jadi saya nak mulakan untuk sesi ataupun session perbincangan podcast pada kali ini. Kalau kita boleh pergi tengok kepada sekitar tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, sampailah kepada mungkin sekitar tahun 2000 dan ke atas sedikit. Ketika itu, masyarakat Malaysia ketika itu, kita melihat, kita memerhatikan bahawa bila lepas SPM tu boleh sambung belajar, ia satu kebanggaan. Betul. Satu benda yang memberikan kebanggaan kepada dia yang menerima surat sambung belajar tu. Macam nak melompat, macam hilang akal kan. Mungkin zaman tu mungkin telegram je kan, daripada UKM, USL, apa lagi overseas, sampai ke rumah kampung, dapat tawaran belajar. Satu family gembira. Dan ayah mungkin ketika kita cakap tu terima offer letter daripada sebagai contoh, ayah kita balik daripada solat asar dekat surau kampung tu, dia rasa macam nak pergi balik surau nak buat announcement. Sebab tu kita biasa dengar, Asrul, zaman dulu bila orang pergi belajar, satu kampung kenduri. Sebab betapa mereka rasa bahawa belajar itu satu benda yang investment dalam tempoh jangka panjang. Tetapi kenapa hari ini dia berubah sama sekali? Sebab kerana mungkin faktor ekonomi.
faktor ekonomi. Dan faktor yang melibatkan orang yang pergi belajar ni, lepas mereka balik belajar, mereka bercerita, oh susah lah, buang masa lah, kalau kau belajar pun buat penat je, tak ada kerja. Bila berlaku macam tu, masyarakat akan mula rasa fikir balik, betul ke? Betul ke sama belajar ni boleh menyebabkan berhutang, boleh menyebabkan stres, boleh menyebabkan mungkin dari, katalah mungkin kalau kita mungkin pernah dengar, kita mungkin tahun 90-an, tahun 2000 pergi belajar. Kita mungkin ambil SPM sekitar tahun mungkin 90-an macam tu. Kita pergi belajar, kawan kita SPM juga, tapi dia pergi masuk bekerja. Ketika kita graduate, kita baru terhege-hege cari kerja. Kawan kita dah bekerja dan mungkin dia masuk kerja kilang sebagai mungkin operator pengeluaran. Gaji mungkin 1,000, 1,200 macam tu. Tapi after 5 years, kita habis belajar degree, kita mencari kerja. Dia pula telah bekerja dan dia naik pangkat. Dan mungkin ketika kita graduate, kawan kita telah pun bergelar supervisor kilang yang gaji mungkin 5,000, 4,000 lebih. Jadi kita yang ni panik. Dan mungkin asbab daripada itu, kelihatan masyarakat berubah. Berubah kepada trend, alah nak buat apa belajar pun bukan dapat kerja pun. Bahkan kita dengar graduan menganggur ni dilaporkan oleh akhbar ni, saya rasa macam kerap sangat dah. Bahkan bukan Malaysia, all over the world cerita graduan menganggur dan ini menimbulkan ketakutan, tension di kalangan masyarakat sebenarnya. Sebab itu mungkin untuk intro awal ni saya rasa menjadi peranan parent, menjadi peranan pemimpin, menjadi peranan akhbar terutamanya untuk bukanlah simpan berita. Kita laporkan jumlah pengangguran ni mungkin makin melebar, makin ramai orang jobless, keluar graduan 100,000 yang bekerja mungkin 10%. Boleh kita keluarkan report, tapi saya rasa alangkah bagusnya kita highlightkan orang yang dapat kerja tu sebenarnya mereka bukan tak ada kerja, mereka memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan. Jadi tak peliklah kalau kita punya anak-anak kita hari ni macam yang Asu sebut tadi, mereka lebih suka melabur untuk beli PS5. Melabur mungkin untuk beli gadget terbaru. iPhone sebagai contoh kan. Manakala kalau kita sembahyang tu Asrul, dia jadi tempat mempamerkan handphone. Masing-masing buka kocek ataupun buka beg letak dekat depan tempat sembahyang tu dan dipusingkan, dia flipkan bagi nampak lambang Apple tu. Kita baru nak letak handphone kita, alamak dia Apple, aku Samsung je. Kita pun simpan balik. Jadi mungkin hari ini oleh kerana dalam dunia media dia terlampau bising Asrul. Orang ni bercakap pasal isu ni, orang ni tunjuk gadget ni, tunjuk kenderaan, tunjuk rumah. Jadi orang tak tunjuk sijil dia. Bahkan orang yang ada sijil pada hari ini, let's say lah aku ada degree, kena pergi dekat media sosial. Netizen akan marah dia, apa lah kau ni, macam kau seorang lah pandai apa semua. Maknanya ada benda yang tidak kena dalam masyarakat kita. Dah kenapa macam tu? Allahuakbar, sangat menarik dan saya sebenarnya tersentak sebenarnya ataupun teringat. Okey, dari lagi dok highlight apabila zaman dahulu, apabila dapat berita sipulan Sambung Belajar memang kecoh satu kampung dan lebih mengujakan dok highlight UM. Dan sebenarnya ia sangat dekat dengan kisah ayah saya dok. Okey. Ya, ayah saya di kampungnya, beliau adalah individu yang kedua berjaya pergi ke universiti. Wow. Yang pertama adalah rakannya wanita dan dia adalah yang kedua mewakili kaum Adam. Tapi nak yang pertama lah mana ya? Yang pertama ialah kaum Adam lah. Kaum Adam lah. Alright. Okey, cuma saya nak beritahu ayah saya pada ketika itu menerima tawaran daripada Universiti Malaya untuk bidang ekonomi. Dahsyat tu. Ya. Dan betul apa yang dok kata, memang satu kampung meraihkan. Okey, sampaikan kesan dia sampai sekarang dok. Wow. Bila jumpa ayah saya lalu kampung Rantau Abang tu kampung ayah saya lah. Kata, "Mat, ayah saya nama Ahmad. Cuba orang kampung panggil Mat. Berapa bonus tahun ni?" Apa ni? Raya tahun ni pakai baju apa? Kereta tahun ni bawa kereta apa? Wow. Nak beritahu lambang berjaya lah terus. Betul, lambang kejayaan.
Dan ini adalah hasil daripada tawaran universiti pada ketika itu. Tetapi betul, pada zaman sekarang ini berubah. Okey, orang ataupun netizen pada waktu ini lebih melihat Material. sama dia adalah bentuk duit, kereta, gadget, dan ini menjadi tumpuan khas kepada mereka. Dan saya paling bimbang apabila melibatkan pelaburan ini, rata-ratanya mereka lebih memikirkan pelaburan yang memberi kesan jangka pendek. Sebagai contoh, okey, kalau kanak-kanak tu beli gadget, okey, iPhone, okey, contoh sekarang iPhone 15, betul? Ya, betul. iPhone 15. Okey, dia kata, oh kalau aku pakai iPhone 15 nampak kelas, nampak berjaya bagi definisi dia. Tetapi pada tahun hadapan, saya yakin bukan 15 dah, 18 atau 20 dah. Kejar lagi. Okey, dan ini yang saya rasakan kita gagal untuk mendidik masyarakat. Okey, bagaimana menunjukkan bahawa sebenarnya pelaburan dalam ilmu ni sangat-sangat memberi impak yang penting di dalam hidup kita untuk jaga pendek dan panjang. Kalau Dok tadi highlight berkaitan dengan ekonomi, mungkin faktornya adalah ekonomi. Dan atas pembantian Dok, okey, sebagai timbalan dekan akademik ataupun pengalaman Dok sebagai netizen, okey, sebagai rakyat marhain. Okey, Dok rasa selain pada punca ekonomi, apa lagi punca yang menyumbang kepada isu ini? Dah kenapa ramai yang menyatakan pelaburan ilmu ni merugikan? Okey, Asrul juga yang menonton lah. Saya perasan. Kalau Asrul sebut tentang ayah Asrul kan, saya dengar cerita daripada para pensyarah saya dulu. Okey, diorang sebut ketika saya dapat tawaran belajar overseas, okey, bukan saya lah, pensyarah saya overseas ke UK. Dia kata satu kampung memang datang rumah, ziarah, bawa beras, bawa kicap, bawa kelapa, bawa buah tembikai. Sampai peringkat dia kata, sampai ke hujung jalan nak naik bas, nak ke KL, ke airport tu, diiringi. Sampai nak ke airport tu, dalam beg tu ada kelapa, ada gula, ada beras. Betapa masyarakat tu macam nak menyumbang. Mana rasa berbangga, mana kemenangan besar untuk orang kampung. Tapi hari ni, kalau Asrul perasan, orang yang dapat tawaran belajar, dia rasa macam nak sembunyikan benda tu. Dia rasa macam dia adalah loser. Sebab sambung belajar ni dikaitkan dengan kegagalan. Apa dia? Gagal dapat kerja. Engkau yang tak sambung belajar, kau terus kerja, kau mungkin buat bisnes jadi influencer dekat TikTok, dekat macam-macam platform, engkau akan kelihatan bergaya, sangat kita panggil sangat beruang berbanding dengan kau. Dan terbukti benda ni memang happen to you, berlaku sekarang, Asrul. Dan ia amat membimbangkan. Dan apa punca dan kenapa jadi macam ni? Yang pertama adalah faktor media masa. Media berperanan sangat besar. Kalaulah tak salah saya dulu, zaman-zaman saya budak-budak, sekitar tahun 80-an, 90-an, bila kita nak raya, Asrul, movie yang akan dimainkan kebiasaannya cerita macam mana orang kampung, daripada kampung pergi ke KL, okey, pergi belajar, masuk universiti. Contohlah filem paling haprak lah, filem Azra kan, dengan Azura kan. Nampak macam haprak lah, tapi dia cerita tentang budak mahasiswa universiti punya percintaan. Maknanya daripada kampung pergi ke USM belajar, jumpa couple, tapi the point is mereka berbangga sebagai pelajar universiti. Kemudian kalau macam nak raya ataupun hari kemerdekaan, akan ada cerita Sarjan Hassan lah, cerita orang-orang yang kita panggil mereka dididik dalam sisi edukasi masuk tentera. Even P. Ramlee pun meng-highlightkan orang tua pun tak ada gigi pun ada sekolah orang tua. Betapa orang zaman dulu pentingkan education. Dan hari ni parent pun sama penting education. Tetapi masalahnya, cabarannya parent hari ini adalah anak kita banyak dipengaruhi media berbanding kita. Yang bagi dia advice hari-hari TikTok. Yang bagi dia advice Roblox. Yang bagi dia advice apa lagi Asrul? Game yang ada? PS5 macam-macam kan. Maknanya
Saya ingat dulu saya masa kanak-kanak, saya juga ada nakal juga lah, Asrul. Saya juga ada lah di Kampung Manjui tu. Saya ni dekat rumah saya tu, permainan ni memanglah lombong, sungai, kolah masjid. Nak pergi main game, ada juga tempat main game rumah kawan saya, tapi kena bayar. 3 kali mati, bayar RM50. Kemudian nak pergi main game jauh, Jelapang, naik basikal jauh, lebih kurang 10 km. 20 sen satu nak main apa kita panggil Street Fighter apa ke. Nak main tu 20 sen 3 round je. Jadi kita pun orang miskin dekat kampung, jadi kita tak adalah peluang tu. Namun demikian, kita punya game adalah kita nak belajar lagi. Anak kita hari ini mungkin oleh kerana kemudahan, lahir-lahir dah pegang iPhone, kan? Lahir-lahir dah pegang iPad, lahir-lahir dah tengok Roblox. Jadi menyebabkan kesan tu berlaku pada hari ini, mereka melihat tak belajar pun tak apa, Asrul. Tak belajar pun tak apa, sebab ramai influencer hari ini tak belajar tinggi pun, tapi Masya Allah dahsyat. Dan tenggelam influencer yang well educated. Kenapa? Sebab kita ditenggelami dengan orang yang tidak ada education, menjadi influencer dan tunjuk kemewahan dia orang. Ini mempengaruhi masyarakat sebenarnya. Ini kita kena bendung. That's why saya rasa kenapa 2M World, Dr. Rokat buat benda ni, saya rasa untuk kita educate masyarakat supaya keluarga boleh bercakap dengan anak-anak supaya education is number one. Sebab kita pun tahu, Asrul, orang sebut the more you learn, the more you earn. Yes. Bermaksud lebih banyak awak belajar, lebih banyak awak akan menerima pendapatan. Allah, betul. Saya sangat setuju dengan poin doktor, iaitu antara faktor utama pada ketika ini yang mempengaruhi pada isu kita dah kenapa. Netizen menyatakan bahawa pelaburan ini, ilmu ini merugikan adalah media massa. Dan kalau kita dulu, saya yakin kalau kita di zaman dulu, walaupun saya tidak sezaman dengan Dok, tapi zaman saya ini masih terkawal lagi. Masih terkawal lagi, di mana kita punya zaman kanak-kanak, okey, kita antara perkara pertama yang rapat dengan kita adalah sekeliling kita. Asrul, mungkin saya celah sikit, Asrul lah. Asrul, dulu bila dapat offer letter sekolah asrama penuh, kita rasa bangga nak bagi tahu kawan-kawan, betul tak? Cikgu. Hari ni saya tak rasa macam tu. Ataupun dapat offer letter universiti dengan you ada jumlah follower dekat TikTok. Pelajar A dapat offer universiti, pelajar B tunjukkan dia punya follower dekat TikTok. Yang mana lagi rasa terima? TikTok tu lah. Dan saya sangat setuju. Dan betul, kadang kita lihat saya rasa kemungkinan influencer ataupun orang yang terkenal di media massa ini, kemungkinan mereka tidak melakukan tugas dengan baik. Terutamanya mereka yang melanjutkan pengajian. Sebab ada beberapa influencer, okey, bila kita tanya, kita tahu, kita korek latar belakang, oh, tengah buat master rupanya. Tengah buat PhD rupanya. Tetapi gagal berkongsi kejayaan untuk sambung belajar tu pada peringkat tertinggi. Dan saya sebenarnya sangat bangga, Dok, apabila mantan Perdana Menteri kita yang mengisytiharkan beliau menjadi pelajar PhD. Betul. Iaitu Datuk Sabri. Ya, Datuk Seri Ismail Sabri. Yang melanjutkan pengajian ke peringkat PhD di UUM. Ya, betul. Alhamdulillah, saya rasa satu tindakan yang sangat baik, Tan Sri. Okey, untuk kita tarik perhatian ataupun tarik peringkat pelbagai lapisan umur ni untuk mereka lanjutkan pengajian pada peringkat tertinggi. Dia macam ni, Asrul, saya nampak masyarakat ni dia rasa dia labur pada TikTok. Maknanya dia beli iPhone bukanlah untuk main game, mungkin untuk buat TikTok, buat rakaman lebih cantik, betul. Tapi itu adalah short term investment. Follower ni come and go. Hari ni mungkin awak dapat 1 juta follower. Tapi kalau awak ada masalah, ada isu, kan, ada isu in term of you punya kehidupan peribadi you, mendadak akan turun. Orang lari. Tetapi education, you invest pada education, nampak macam rugi hari ni, tetapi education ni akan jaga you. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali, kan, dia sebut apa? Dia kata, bila you dengan harta, you terpaksa jaga harta tu. Tapi kalau you ada ilmu, ilmu jaga you. Nampak beza dia, kan? Tapi hari ni orang macam
terpesona dengan, bukanlah salah untuk menjadi influencer, tak salah. Dan bila saya sebut kita punya mantan Perdana Menteri kan belajar lagi, Masya Allah Tabarakallah, saya rasa dah sampai masanya Asrul, kita dua orang lah kita di sini sebagai permulaan untuk kita punya penetrate untuk orang kenal education, yang kita panggil kita memperjuangkan education ya Asrul. Saya rasa influencer yang ada dah sampai masa mereka kena sedar, kena declare pada masyarakat, kena beritahu masyarakat bahawa menjadi influencer ni tanggungjawab, responsibility. You bertanggungjawab untuk educate siapa follower you. Sebab bila you jadi influencer, you salah educate you punya follower, apa kesan dia? Satu hari nanti mereka akan jadi masyarakat yang akan melawan you balik. Sebab mereka tak ada education. Orang ada education, mereka akan ada prinsip, mereka akan ada stand, akan ada pendirian. That's why kalau tengoklah Asrul, sebenarnya ramai je influencer yang ada best qualification. Contoh yang lama sikit, Sudirman, Haji Arsyad, okey, pelajar di UM Museum Melaya. Alright, kita ada siapa lagi? Ramailah sebenarnya. Nak sebut ramai je yang ada. Kita panggil ada ijazah, ada master, ada PhD. Bahkan Asrul, kalau saya masih ingatlah ketika kita buat program nak ubah tesis Asrul. Dalam sesi nak ubah tesis tu saya tunjuk kepada para peserta di kalangan para pelajar master PhD ketika itu, siapakah jutawan dunia 100 orang yang ada high qualification. Dan kalau saya sebut, you mesti kenal. You mesti kenal orang nombor 1 yang pernah duduk nombor 1. Nombor 1 sebagai orang paling kaya di dunia. Siapakah dia? Siapakah orang tu? Nak bagi tahu, orang ni ada master tau. Okey, walaupun dia jutawan, dia tetap menjadi orang yang kita panggil ada profil yang bagus in terms of education. Okey, dan begitulah 100 orang jutawan tu, mereka ni adalah, kalau saya sebut nama-nama dia orang ni, Bill Gates, ini semua adalah orang-orang yang memang memberikan keutamaan kepada education. Tapi ramai hari ni Asrul, ramai yang cakap lah kata Allah, tapi tu Mark Zuckerberg tak ada pun, tak ada masuk universiti pun. Saudara, baca betul-betul. Mark Zuckerberg ni di antara orang Amerika yang berjaya ditawarkan untuk belajar dekat Harvard. Maknanya bila ditawarkan masuk Harvard, dia bukan budak biasa. Dia memang orang pandai. Satu. Yang kedua, Mark Zuckerberg telah pun masuk Harvard. Dah belajar dah dekat Harvard. Cuma dia tak teruskan. Kenapa? Pada pertimbangan dia ketika itu dengan kawan dia, dia mendapati bahawa kalau dia teruskan, idea yang dia dapat untuk bina Facebook tu akan orang lain ambil. Jadi dia korbankan Harvard dia dan dia ambil idea tu dan dia kerja sungguh-sungguh. Tetapi kalau tengok dalam company Facebook, siapa pekerja dia? Bukan influencer, bukan orang biasa-biasa, bukan yang drop out punya student. Orang hebat-hebat dalam company dia. Ada education, master, PhD, degree, the best student dekat Harvard, best student MIT. So bermakna Asrul, kalau hari ni orang cakap tak penting education, saya ingat kena fikir 100 kali. Allahu Akbar. Kita semakin hangat doa. Okey, kita makin hangat berkaitan dengan pelaburan ilmu ini merugikan, dan insya-Allah kita akan sambung selepas ini, okey, dengan soalan-soalan dan topik yang lebih menarik untuk sama-sama kita ulas berkaitan dengan isu ini. Dan insya-Allah kita berehat sebentar, bertemu Rocket Podcast Dah Kenapa. Semula dalam Rocket Podcast Dah Kenapa. Okey, insya-Allah Dok, kita akan sambung untuk huraian seterusnya. Dan saya sangat terkesan daripada posisian Dok yang menyatakan bahawa kesan untuk pelaburan
okey, terutama yang berfokus kepada pelaburan material ini adalah bersifat short term. Dan mungkin Dok boleh huraikan lebih lanjut. Okey, apa kesah-kesah lain terutamanya kalau jika kita tidak memberi fokus kepada pelaburan dalam ilmu ini, Dok? Okey, dah kenapa? Dah kenapa kita rasa macam education ni bukan pelaburan? Okey. Sebab seumpama macam masyarakat kita hari ini dah dikaburi dengan material. Adakah salah? Tak salah. Sebab kita perlukan duit untuk hidup. Mungkin nak rumah yang selesa, nak baju yang selesa, nak transport yang selesa, semua orang macam tu. Tetapi kita kena ingat, untuk kita memiliki semua benda tu, kena ada knowledge. Cuma Asrul, ramai orang tak boleh nak bagi definisi apa knowledge yang dia perlukan. Sebab mereka melihat contoh depan mata mereka, orang yang ada sertifikat, degree, master, PhD ni macam struggle hidup. Berbanding orang yang tak ada sertifikat, tapi mereka pandai ber-TikTok. Beza kan? So kalau tengok orang, kita panggil orang-orang biasa yang bersijil ni, TikTok pun tak ada. Tapi orang yang tidak bersijil ni, TikTok dia meriah. Dia tunjukkan kereta dia, tunjukkan rumah dia, tunjukkan jam dia, tunjukkan kadang-kadang tisu dia guna pun dia tunjuk. Nak menggambarkan bahawa betapa kuatnya tarikan material, Asrul. Sebenarnya dalam realiti hidup yang sebenarnya, orang yang ada education ni sebenarnya jauh lebih berjaya. Cuma mereka tak popular, Asrul. Itu sebab timbul satu, kita panggil satu ungkapan yang diperkatakan, jangan jadikan orang bodoh itu popular. Kalau kuat ni. Jangan jadikan orang bodoh itu popular. Don't make stupid people popular. Hari ini macam tu realitinya. That's why kalau Asrul masih ingatlah satu ketika dahulu awal-awal kita dengar TikTok. Kita rasa macam ancaman TikTok ni kan. Kita rasa inilah tempat orang jahat, tempat orang berjoget, tempat orang yang tak ada arah hidup. Betul. Sebab ini nak cakap pun susah sebenarnya, Asrul. Orang-orang educated ni, mereka tidak bersama dengan perubahan semasa. Mereka menganggap macam benda tu buang masa, buang macam-macam. Dan mungkin sebab mereka sibuk. Tapi kita kena faham, kehendak zaman berbeza, Asrul. Kehendak zaman berbeza. Sebab itu, dah sampai masanya orang-orang yang ada education, yang kita panggil orang yang diberikan anugerah untuk belajar lebih tinggi, masanya untuk anda juga masuk dalam dunia terkini. Walaupun anda terpaksa masuk TikTok, masuklah. Sebab jangan jadikan orang bodoh itu popular. Adakah kita nak anak-anak kita terpengaruh dengan orang-orang bodoh? Dan jangan salah faham, don't get me wrong. Saya bukan nak katakan bahawa nanti jadi lebih panas tu. Orang marah saya, orang kecam saya nanti. Tapi nak bagi tahu dia macam ni. Tidak semua yang popular tu tak pandai. Tetapi dominannya dalam media sosial memang macam tu yang berlaku. That's why kalau lah saya boleh cakap macam Asrul, mungkinlah. Ini saya cakap secara personal punya opinion. Mungkin saya salah dan mungkin juga saya tak betul. Tetapi saya rasa saya kena cakap lah. Kenapa orang-orang pandai universiti tidak keluar dalam khalayak? Kenapa? Kenapa orang-orang universiti yang ada banyak maklumat, yang tahu banyak benda, kenapa tidak berkongsi? Boleh jadi tajuk next topik tu, Dok? Mesti. Ni lontar awal. Kenapa orang-orang yang berada pada level professorship? Sebab saya tahulah kemungkinan besar orang-orang yang kita panggil berada di Menara Gading ni, Asrul. Menara Gading ni tempat yang holy. Mulia. Maksudnya mereka nak kita panggil mereka nak didatangi. Mereka nak orang datangi mereka, tunduk kepada mereka. Zaman dah berubah.
Dulu mungkin mendatangi tuan guru, mendatangi tuan syekh, berguru di perguruan Gunung Kinabalu. Itu dulu. Tapi hari ini masyarakat berubah. Sebab saya yakin profesor universiti pun ada anak, ada cucu. Adakah kita mungkin hari ini profesor, tapi mungkin auzubillahi min zalik, keturunan kita, cucu kita, cicit kita tidak begitu? Kenapa? As I said earlier, hari ini tekanan kebisingan di media sosial terlalu bising yang menyebabkan mempengaruhi youngsters. So, pada hemat saya, ayuh orang-orang yang ada high qualification, yang ada high education, keluar ke media sosial. Universiti support mana-mana pensyarah yang kelihatan dia ada credibility, ada kemampuan, tonjolkan dia. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menonton, wah, Masya Allah, pensyarah universiti, Masya Allah, inilah idola aku. Oh, profesor, inilah idola aku. Contohlah anak kita, anak, mungkin anak saya masih kecil lah, anak saya. Bila kita ada conversation, bercakap dalam kereta, makan, siapa yang you kenal dekat fakulti, kat universiti, profesor? Tak kenal. Anak kita memang tak kenal. Memang tak kenal profesor, tak kenal ilmuwan, tak kenal intelektual, tak kenal. Bahkan yang paling mengerikan Asrul hari ini, anak-anak kita tidak bercakap tentang masuk universiti. Dan percayalah cakap saya, kalau ini terus berlaku, berterusan berlaku, KPT tidak main peranan untuk mempromosikan beasiswa gila-gila. Hanya nampak PTPTN je. Okey, tidak mempromosikan sungguh-sungguh. Dan saya difahamkan Asrul, ada data yang menunjukkan bahawa dulu kita pernah ada MyBrain 15, yang seumpama kerajaan nak bagi macam tu aja. Tapi saya mendapati ada data yang mungkin saya salah, mungkin tidak update data, tapi yang saya ingatlah, ada menyatakan bahawa orang yang hanya apply untuk dapat MyBrain 15 dah 60% je. Maknanya 40% duit tu tak ada orang guna pun. Sedangkan duit ada, diperuntukkan. The highest portion dalam ekonomi negara bila dibentangkan bajet tu, education is number one, always mengatasi semua. Jadi hari ini cukuplah kita menjadikan orang-orang bodoh sebagai idola. Jadi bila orang pandai tidak berada di khalayak, konon-konon kita berada di menara gading, duduk dalam sangkar emas orang pandai. Inilah kesan dia. Dan dia impact kepada anak saya, mungkin nanti anak Asrul. Adakah kita nak tengok satu hari nanti hospital tidak ada pakar? Terpaksa import Bangladesh macam sekarang. Bayangkan doktor pakar Bangladesh. Asrul nak? Muhammad Mukhlis. Kalau ada pilihan lain, saya pilih yang lain lah. Kita bukan nak underestimate kaum, tidak. Kita bukan kerana resis, tidak. Nak bagi tahu. Kita nak supaya hospital kita maintain dengan pakar-pakar dalam negara. Pakar-pakar daripada tempatan. Tempatan, anak watan kita. Tak kisahlah Chinese ke, Indian ke, Malay. It's okay. Universiti kita, Masya Allah, yang menjadi pensyarah bangsa kita, Melayu, Cina, nationalnya Malaysians. Okey, yang mendominasi mungkin khalayak in term of professional, accountants, alright, usahawan, engineers di lapangan, Malaysians. Tapi kalau universiti kosong, agak apa ya dia Asrul? Universiti kosong, fakulti accountancy, 10 orang ya di ITM. Ini akan berlaku Asrul, akan berlaku. Sebagaimana bidang sains hari ini bising kan, orang tak minat sains matematik, tak minat sains matematik. Sebab media gagal menonjolkan siapa orang yang pandai sains, pandai maths, yang kaya. Kita gagal menonjolkan. Nanti kalau tonjol nanti LHDN buru. Kenapa tak bayar cukai? Contohlah. Jadi maknanya peranan semua pihak, stakeholders dalam masyarakat education ni, tonjolkan siapakah orang-orang pandai yang seharusnya dijadikan idola oleh orang-orang
Muda di sekolah. Seawal, kalau boleh lah, saya nampak lah mungkin kita ada yang menonton di guru kaunseling, cikgu sekolah kan. Kita faham lah ada cikgu sekolah yang terlampau sibuk dengan bebanan kerja apa semua. Tapi menjadi tanggungjawab cikgu dekat sekolah, especially counselor, panggil lah mana-mana profesor, perkenalkan kepada para pelajar. Profesor pun datang sekolah, jangan naik basikal. Jangan naik Myvi. Naiklah kereta yang gempak sikit. Sesuai dengan gaji. Bentley ke kalau mampu kan. Maknanya orang, wow. Sebab hari ni dunia materialism. Orang melihat siapa yang pakai kereta lebih dahsyat. Itulah berjaya. Itulah berjaya. Saya sangat suka kenyataan atau poin yang dikeluarkan oleh doktor bahawa orang ilmuwan dan bijak pandai inilah yang perlu ditonjolkan di media massa. Kalau kita nak senaraikan, ada tetapi tidak ramai. Sebagai contoh Prof Muhaya. Saya yakin ramai yang kenal. Okey, Dr. Fadilah Kamsah. Saya yakin ramai yang kenal dua figura yang sangat hebat dan kedua-dua ini adalah lepasan graduan PhD. Okey, dan siapa lagi? Tidak ramai. Dan kalau saya nyatakan satu nama pengaruh sebagai contoh yang saya rasa perlu dijadikan ikutan sebab hampir ke semua konten beliau nyatakan keperluan ilmu walaupun kita buat content creator ni. Betul. Iaitu saudara Khairul Amin. Yes. Kita maklum beliau adalah graduan engineering kalau tak salah saya. Ya, engineering. Daripada US. Yang dulunya bekerja tetapi berhenti untuk fokus kepada content creator semata-mata dan dia fokus hanya kepada bidang masakan. Dan lebih memujakan dia bukan dari bidang masak. Asrul, Khairul Amin, dia bukan chef. Betul. Bukan chef, dia bukanlah orang terbaik yang masak dekat dunia ni. Dan ramai orang tak perasan KA ni, orang tak perasan dia posting video masak viral, orang tengok, orang beli dalam 3 minit, berjuta orang beli. Orang tak perasan daripada mana datang KA ni. Daripada proses education. Berada dekat sekolah yang bagus, masuk universiti yang baik di US, bekerja di tempat yang bagus Petronas. Itu semua adalah profiling awal dia untuk menjadi Khairul Amin. Jadi inilah yang kena ditonjolkan, bukan kejayaan Khairul Amin. Proses dia tu. Allahu Akbar. Dan kalau kita lihat tempoh hari, saya rasa perkara ini telah viral doh. Apabila saudara Khairul Amin beliau menerima anugerah di program anugerah TikTok Malaysia, okey. Dan antara saranan beliau, okey, untuk anak muda yang terlibat pada content creator ini perlulah cari ilmu. Sebab kita tahu bahawa content creator ni memang menghasilkan ribuan ringgit pada tempoh yang short term dan long term. Tapi bagusnya Khairul Amin ni, beliau masih belajar. Masih belajar dan mengikut keperluan semasa. Kalau dulu saudara Khairul Amin ni sangat-sangat famous di Instagram sebagai contoh. Sekarang ni kat TikTok hit 1 million dan berapa minit je jualannya. Betul TikTok Shopee. Yes. Subhanallah. Hari ni saya rasa ada satu penyakit lah, satu virus yang tak berapa baik dalam masyarakat. Apa dia? Asrul, bukanlah COVID, bukan serangan jantung, bukan penyakit-penyakit yang kita biasa dengar sebelum ni kan, dulu AIDS kan, bukan yang itu, tapi penyakit tak nak belajar. Penyakit yang ada AIDS, COVID, insya-Allah bila ada orang pandai, jumpa rawatan. Masalahnya bila orang tak nak belajar, datanglah penyakit apa pun, tak boleh rawat. Sebab untuk dapat jumpa ubat penyakit tu kena ada orang pandai. Sampai ada orang buat lawak lah, Azrul. Ada orang buat lawak. Nanti kalau terlalu ramai influencer dekat Malaysia ni, kalau kau sakit kau jumpa influencer. Nanti kalau mak kau mati, bapak kau mati, ia akan kapalkan influencer kapalkan. Sebab tak ada orang kamu yang pandai. Semua orang nak influencer. Sampai saya teringat satu ketika saya dalam dunia akademik. Saya pernah jumpa beberapa orang yang zaman tu influencer di TikTok. Influencer di IG. Okey, yang mengeluarkan production video-video viral apa semua ni. Dan ketika saya jumpa tu, dia dalam dilema, sama ada untuk berhenti belajar, teruskan bisnes yang dia telah mulakan, dan dia mula bisnes tu awal, saya ingat dalam tahun 1, tahun 2 macam tu, dan dia sampai ke di puncak. Memang saya nampak
Dia punya video memang kalau saya mention nama pun saya rasa ramai orang kenal. Ketika itulah. Dan saya pergi satu program dan dia jumpa dengan saya lah. Dia tahu saya adalah Tim Mandekan ketika itu. Dia tahu saya tengah buat program untuk para pelajar master PhD education punya, kita panggil education punya, kita panggil consultant. Dan dia jumpa dengan saya, dia kata, Dok, minta pandangan lah Dok. Sama ada saya nak terus belajar, habiskan semester terakhir saya, tinggalkan sebentar apa yang saya buat sekarang, production house, ataupun saya terus production house dan saya tinggalkan saya punya belajar. Saya kata, you nak saya advise sebagai seorang abang ke seorang influencer? Saya kata saya bagi dua jawapan. Kalau saya sebagai seorang abang yang sayang dekat adik dia, saya kata teruskan belajar. Bisnes tu tak ke mana, insya-Allah. Bila you ada ilmu, you ada sijil, insya-Allah apa pun jadi, insya-Allah. Tapi kalau you stop belajar, satu hari nanti you akan menyesal. Dan kalau you teruskan bisnes you, mungkin oleh kerana satu semester tu mungkin 6 boleh you mungkin nampak you punya sale merudum, melingkup dan sebagainya. It's okay, saya kata. Bisnes ni satu benda yang anything can happen. Tapi Azrul, malangnya Azrul, diambil untuk tak sanggup belajar. Dan saya mendapati, nampak gaya je lah. Tak ke mana pun. Jadi saya rasa, as I said earlier, the more you learn, the more you earn. Itu je. Semudah itu sifirnya. The more you learn, lagi ialah orang cakap, alah belajar dia tak semesti universiti. Betul, saya faham. Ramai je hari ni Khairul Amin bidang engineering, oil and gas. Masak dekat TikTok. Lain sangat tu. Tapi kena ingat, otak apa yang dibawa dalam dunia bisnes? Apa otak yang dibawa? Adakah otak degree? Otak pelajar yang gagal SPM? Mungkin orang marah dengan saya nanti. Tapi nak bagi tahulah, kalau setakat nak, saya juga minta maaf kalau saya cakap macam ni. Kalau setakat nak niaga pasar malam, tak ada SPM pun tak apa. Tapi kalau you nak berniaga international, you perlukan kemahiran, skill. That's why kalau you perasan dekat dunia education ni, universiti menawarkan untuk mereka yang high class, CEO, untuk mereka belajar MBA, untuk belajar DBA. Kenapa? Sebab orang-orang yang high class, yang pergi international level punya market international, memerlukan education. So, saya boleh rangkumkan bahawa pelaburan material ini penting. Tetapi ia sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat signifikan jika kita sulamkan pelaburan ini dengan pelaburan ilmu, Dok. Dan insya-Allah apabila kita lakukan kedua-dua ini, pelaburan dalam material pun kita macam sama kita ada ilmu education untuk educate macam how to manage this pelaburan. Contohnya kalau kita melabur dalam unit trust sebagai contoh, melabur dalam saham is good. Tapi dia sangat-sangat bagus kalau kita ada ilmu untuk urus sebagai contoh. Tapi Azrul ni perkataan pelaburan ni Azrul, normally lah Azrul, kita sebagai orang biasa, layman lah, orang kampung, orang area-area kawasan Ampang, Gombak kan, yang biasa-biasa ni, istilah pelaburan ni apa yang kita faham Azrul? Kebanyakannya letak duit, berkembang duit, betul tak? Betul tak? Ya, betul. Dah sampai masanya yang menonton ni, kita pecahkan pelaburan itu dalam bentuk yang pelbagai, dimensi yang pelbagai. Memang labur duit, harapan dia apa? Berkembang duit. Tapi berapa banyak pelaburan yang kita labur, melebur. Tak ada ilmu, melebur macam tu, kena scam. Jadi pokok pakalnya adalah pelaburan yang kita tengah bincang ni adalah pelaburan education. Sebab itu, kalau Asrul pun pernah cakap sebelum ni, saya rasa siapa tu? Nelson Mandela kan? Yeah. Dia kata investment yang takkan merugikan masyarakat, yang takkan merugikan sesiapa pun, is actually kepada education, Asrul. Okay, saya dapat, Dok. Kata-kata Nelson Mandela, education is the most powerful weapon. Nampak?
which you can use to change the world. Nampak tak saudara? Senjata yang paling gila power untuk ubah dunia, bukan ubah you, ubah dunia. Totally education. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata Nelson ni. Kalau kita lihat, siapakah kuasa besar dunia? Dan saya minta maaf kalau kenyataan ni saya ni sensitif. Kita bilangan umat Islam ramai. Tetapi kita tidak kawal dunia sebab education. Kita gagal capai pada tahap tertinggi berbanding dengan bangsa lain. Benda senanglah, saudara, benda senanglah. Mana-mana negara yang mampu hantar angkasawan ke angkasa adalah bangsa yang berjaya. Kenapa? Bukan senang nak terbang satu benda besi ke atas. Itu memerlukan apa? Ilmu. Ilmu bagi daripada mana? Daripada orang-orang pandai yang tahu buat research. Dan research ni adalah benda yang berlaku setiap hari tanpa kita tahu. Tanpa sedar. That's why, apa yang kita boleh sebut, Asrul, dah kenapalah hari ni orang dah mula nampak pelaburan belajar ni merugikan. Sebab dia nampak apa yang masuk dalam akaun dia. Orang tak belajar, dalam akaun kosong dia banyak. Orang yang belajar kosong sikit. Tu sebab sampai Asrul ada orang tulis buku, Asrul. Saya bukanlah nak marah pada orang ni. Saya kurang setujulah dia macam memperbodohkan orang pandai. Okey, dia kata apa? A student bekerja untuk C student. Robert Kiyosaki. Dia kata orang pandai ni bekerja untuk orang bodoh. Happen to be macam tu kita nampak. SME yang jual produk. Kita perasan yang dia punya founder tu Allah mengaku saya tak pandai. Saya SPM pun tak ada. Tapi yang bekerja accountant, ada MBA, ada master accountancy, ada PhD accountancy. Yang jaga HR tu ada master HR. Bos dia SPM pun tak ada. Tapi adakah itu sebagai jawapan kepada anak-anak kita untuk kata education bukan investment? Sebab Asal saya melihatlah orang-orang pandai ni, kenapa Robert cakap macam tu? Dia mendapati bahawa orang-orang pandai ni mereka kehilangan skill untuk menjadi orang yang kita panggil apa ya? Kita panggil orang yang berani untuk buka bisnes. Otak dia otak workers. Otak pekerja. Oleh kerana dia belajar, dia memang skor. Dia rasa pada dia hidup dia adalah dengan menjadi pekerja. That's why tak pelik universiti adalah tempat yang gagal melahirkan usahawan. Ini panas ni. Ini bukan tajuk kita, Asrul. Universiti gagal melahirkan usahawan. Tu sebab universiti, bila adalah alumni yang memang very sukses, pada dua lah, very successful dalam berniaga ni, serta-merta ambil pergi rakam, okey, panggil ke universiti, bukan main ni kan. Maknanya rare species. Pelajar universiti yang graduate boleh buka bisnes, dia rare. Tapi bekerja sebagai hakim, menjadi pengarah, itu biasa. Itu memang lane track orang yang masuk universiti. Dah sampai masanya orang masuk universiti tukar apa yang Robert sebut. C student work for A student. Boleh, Asrul? Boleh. Dan betul loh, kita lihat masyarakat sekarang ni, apabila melihat kepada pelaburan, pastinya mereka lihat pada ROI. Dan mereka nilaikan measurement of success adalah berapakah nilai dalam akaun sebagai contoh. Mereka tidak lupa. Antara kita pun lupa kadang ROI yang lain perlu kita lihat ROI pada value diri sendiri. Saya yakin ramai di kalangan kita, okey, yang join pelaburan dalam investment, aset, dan ROI mereka memang melonjak lah kan. Sebab aset nilai dia akan naik setiap tahun, setiap masa. Tapi adakah ROI dalam diri dia pun meningkat? Adakah dia memberi zakat lebih banyak? Betul. Adakah dia semakin kerap
solat berjemaah di masjid? Betul? Adakah cara bercakapnya lebih baik daripada sebelum ni? Betul? Itu saya yakin mungkin ada yang lebih baik, dan saya yakin dan insya-Allah dengan education sebenarnya insya-Allah dia boleh bagi ROI dalam akaun kita plus value dalam diri kita. Betul tak? Sangat betul Asrul. ROI ni Asrul, satu benda long term. Kalau ada satu skim kata kau invest jumlah ni duit, every month dapat, agak-agak Asrul boleh percaya Asrul? Saya rasa macam lebih mirip kepada scammer lah. Kalau zaman saya budak-budak dulu terkenal, apa tu kita dipanggil sebagai skim cepat kaya. Skim cepat kaya. Masuk 1,000, every month dapat 500. Maksudnya, bila sebut ROI, dia melibatkan return of investment dalam tempoh yang panjang. Tempoh yang panjang. Dan education ni sebenarnya investment tempoh panjang. Apa yang berlaku Asrul? Lepas merdeka, kerajaan ketika itu dan masyarakat ketika itu memang melihat education is number one. Semua orang bercakap kena hantar pergi belajar, kena hantar jadi pelajar tu sebab ada cerita kasih selamat. Kenapa cerita kasih selamat tu berlaku? Piram dia nak bagi mesej kepada masyarakat ketika itu macam mana kepala otak parent. Kau nak kahwin dengan siapa? Saya lupa dah apa nama dia kan. Kau nak kahwin dengan siapa? Ahli muzik. Maksudnya apa? Maksudnya pekerjaan ahli muzik ini adalah kerja-kerja titisan. Maknanya mentaliti parent ketika itu 60-an, 70-an ni medical officer, doctors, lawyers, kan, engineers adalah watak-watak menantu yang powerful lah. Mendatangkan kebahagiaan kepada keluarga. Tapi hari ni tak macam tu saya rasa. Parent mungkin tengok apa kereta dia pakai. Berapa dalam akaun dia. Mungkin hari ni parent akan cakap, buat my account tengok, berapa dalam akaun. So, sangat bahaya terus, sangat bahaya. Sebab ini semua adalah benda sementara ya. Dia bukan investment. Dia hanyalah nampak surface fata morgana. Tapi education sebut tadi bila ada high education, bila orang high education Asrul, dia akan adapt dengan kita panggil kebaikan cepat. Berbanding dengan kebodohan. Kebodohan ni memang akan menghijab kita. Susah nak terima perubahan, susah nak terima kebaikan. Tapi kalau orang ni dia berilmu, sekali pun mungkin dia tergelincir, dia buat jahat sebagai contoh, dia senang come back. Sebab ilmu tu menjaga dia. Mana kata Saidina Ali. That's right. Ilmu tu jaga dia Azrul. Allahuakbar. Kita dah panjang lebar dah. Sampai kita sedar topik yang hangat ni kita dah hampir sejam dah. So insya-Allah apa yang boleh saya rangkumkan untuk sesi discussion kita ni dok. Okey, kita kena lihat dimensi pelaburan itu dengan pelbagai aspek. Ya. Yeah. Okey, kalau dulunya kalau kita fikirkan mindset kita, okey, pelaburan ni duit, aset, investment. Kita kena cuba buka minda kita. Pelaburan ini pelbagai aspek dimensi. Yes. Okey, contohnya education. Yes. Okey, dan insya-Allah, okey, dan kita berharapkan, okey, kita perlu beri penumpuan kepada kedua-dua pelaburan ini, iaitu pelaburan material plus dengan pelaburan pelaburan education, sebab kedua-dua pelaburan ini sangat-sangat penting untuk kita bagi short term dan long term dok. Dan insya-Allah dua perkara ini apabila kita dapat satukan, insya-Allah kita akan jadi negara maju Malaysia yang luar biasa. Betul. Mungkin dok ada kata akhir untuk saya setujulah Asrul. Bila kita ada KLIA, kita ada highway yang power lah satu kita dahulu. Highway yang baik, and then kita ada Petronas yang powerful. Itu semua hasil daripada education Asrul yang dilakukan 40 years back. Maknanya Prime Minister yang dulu mungkin Tunku Abdul Rahman dan sampailah Bertun Mahathir, mereka melihat nak ada airport yang baik, mesti ada engineer yang baik, mesti ada arkitek yang baik, mesti ada pentadbir yang baik. Tapi sekarang ni kalau kita tengok data hari ni Asrul, Malaysia berada di tangga tercorot airport paling tak bagus. Diberikan vote oleh travelers, Malaysia ni curut.
Merisaukan. Maknanya, dulu kita ada KLIA, kita dapat ada wawasan 2020. Kita rasa macam Malaysia ni macam proton, kita rasa gempak. Kenapa? Sebab pemimpin ketika itu mungkin mereka meletakkan education is number one. Kena hantar ramai orang pergi overseas belajar, pergi Jepun, pergi US, pergi UK belajar, balik support negara. Hari ni adakah begitu? Ramai dekat luar sana, Hasrul, orang-orang pandai negara tak nak balik, Hasrul. Nak seluar. Sebab apa? Satu, gaji dia balik pun tak balik. Satu. Yang kedua, dia punya kepandaian tu tak ada tempat. Mungkin dia balik sini, mungkin terpaksa jadi cleaner je. Sebab apa? Sebab negara mungkin sekarang ni sibuk sangat benda lain. Itu jadi summary. Allahu Akbar. Dan kita mengharapkan, okey, jika anda rasakan sesi podcast untuk sesi yang kedua ini sangat-sangat best, boleh tak tulis orang komen apakah pandangan anda untuk tajuk ini? Dan insya-Allah, okey, jika anda ingin siri yang seterusnya, okey, kita mohon kepada anda untuk subscribe dan follow Dr. Rocket channel. Okey, YouTube, untuk sama-sama anda boleh tekan button notifikasi untuk anda sentiasa alert dengan video seterusnya. Dan insya-Allah Rocket Podcast Dah Kenapa ini, alhamdulillah kita dapat berungkai satu topik yang sangat-sangat panas. Kenapa pelaburan ilmu ini merugi, dan insya-Allah kita dapat kenal pasti punca-puncanya, kesannya, dan paling penting kita ingin cari solusi bagaimana isu ini dapat kita atasi, dan insya-Allah perkara ini dapat kita atasi dengan adanya ilmu seperti mana yang dikongsikan oleh Dr. Khairul, kata-kata daripada Saidina Ali. InsyaAllah dengan ilmu inilah yang akan memimpin kita untuk menjaga diri kita dan masyarakat ke arah kebaikan. Dan jika anda rasakan bermanfaat, kongsikan pada awam, dan insyaAllah kita akan berjumpa untuk Rocket Podcast Dah Kenapa untuk sesi seterusnya. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.